lelaki. Nabi kata sebaik-baik salat bagi lelaki kecuali fardu di rumah, yakni sunat di rumah, fardu di masjid. Di dalam Al-Quran banyak ayat kita jumpa warka'u ma'ar raki'in, rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Maksudnya kempen, suruhan, anjuran, galakkan untuk salat berjamaah itu memang ke atas lelaki. Wanita salat di rumah, yang ni kita semua jelas. Tetapi kalau wanita nak mari ke masjid, wanita nak mari salat di masjid, Nabi melarang lelaki, yakni suami, untuk menghalang mereka daripada mari. Nabi sebut la tamna'u ima Allah, jangan kamu halang wanita-wanita Allah daripada mari ke masjid. Jadi kalau dia tak mau mari tak apalah, tapi kalau dia nak mari kita tak boleh halang, kerana sebaik-baik salat itu ialah di rumah bagi wanita. Cuma saya dipahamkan video itu merujuk kepada salat raya. Jadi orang perempuan tanyalah pasal esok mereka nak mai. Tuan-tuan, wallahu a'lam, saya respon dengan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi tuan-tuan tolong ingatlah, esok tuan-tuan nak pi, kok orang tak bagi pi, tuan-tuan ingat hadis ni. Kan? Hadis riwayat Imam Muslim daripada sahabat Ummu Atiyah. Tuan-tuan ingat nama sahabiah ni. Sahabiah ni nama dia apa? Sahabiah ni nama Ummu Atiyah. Ummu Atiyah. Apa dia kata dalam hadis tersebut yang sahih Muslim tu? Kata Ummu Atiyah, Rasulullah amarana, Rasulullah memerintahkan kami untuk keluar beramai-ramai pergi ke masjid, musalla. Kerana Nabi ni bila dia salat, dia buat di musalla. Musalla ni maksudnya tanah lapang lah. Sebahagian ulama kata, sebahagian ulama kata apa? Masjid Nabi kalau kita semayang berapa dapat pahala? Masjid Nabi 1,000 kan? Masjidil Haram 100,000, Masjid Nabawi 1,000, Masjid Aqsa 500. Ulama kata Masjid Nabi yang 1,000 fadilat dia, 1,000 apa? 1,000 kali salat tu ditinggalkan oleh Nabi, dia pergi salat di tanah lapang yang tak 1,000 tu. Apa poin dia? Semayang dalam Masjid Nabi 1,000, semayang di tanah lapang tak ada 1,000 tu, tapi Nabi semayang raya di mana? Di tanah lapang. Menunjukkan apa? Apabila mari kepada salat raya, afdalnya, sebahagian fuqaha kata, di tanah lapang, musalla. Dan alhamdulillah di Perlis ni ada beberapa masjid yang menghidupkan sunnah ini. Apa tujuan kita buat di tanah lapang? Ulama kata salat raya ni salah satunya untuk izhar, untuk kita menampakkan syiar. Maksudnya bila kita salat di tanah lapang, ramai orang keluar, orang bukan Islam akan nampak syiar ni, nampak lambang ni. Jadi pasal itu Nabi salat di tanah lapang, nak menzahirkan syiar, supaya orang nampak ini syiar orang Islam. Setengah-setengah tempat tuan-tuan kita nak salat pun tak boleh, kan? Di negara-negara orang bukan Islam kita kena salat dalam keadaan tertutup. Sebahagian tempat puasa pun tak boleh. Di sesetengah tempat negara yang orang Islam sikit, nak sembelih korban pun tak boleh. Dan ada tempat yang bunuh orang Islam, yang bunuh orang Islam kerana apa? Kerana melakukan ibadah korban. Bagi dia binatang tu suci, kan? Ini video, ada video.
Tapi kita esok, alhamdulillah, duduk di negara orang Islam, boleh buat syiar. Pasal itu kita syiar. Cuma saya pun nasihat diri saya lah, video-video yang agak ekstrim, waktu kita duk sembelih tu, kita tak payah duk viralkan lah. Kerana dalam keadaan orang salah faham, dalam keadaan orang fitnah, tuduh macam-macam ni, kita mungkin kita boleh tunjuk ibadat korban, orang ramai pergi buat ibadat korban, tapi tak sebelah-sebelah ni, ini menjadi point untuk walaupun dia kata ni kita nak tunjuk syiar ni, kita nak tunjuk syiar ni, kita nak sembelih ni syiar orang Islam, tapi Nabi juga meraihkan persepsi orang. Pasal itu Nabi kata apa? Kalau tidak kerana umat ini baru masuk Islam, aku akan runtuhkan Kaabah ini, aku akan buat Kaabah lain. Kaabah Nabi Ibrahim 2 pintu. Kaabah Nabi Ibrahim ni lagi besar. Pasal itu Hijir Ismail tu dalam Kaabah. Panjanglah kalau nak cerita Kaabah kan. Tapi Nabi kata kalaulah tak jadi isu, kalau runtuh ni kontroversi, Nabi dah perban lah. Tapi pasal apa Nabi tak buat lain, biar macam tu? Kerana nak mengelakkan persepsi negatif, nak mengelakkan satu pandangan yang tak berapa nak harmoni, jadi orang akan jadi isu. Nabi kata biar apilah satu-satu pintu. So kita nak kena jaga juga sensitiviti persepsi ni kan. Itu antara perkara yang perlu kita pertimbangkan lah. Bila saya tahu isu ni akan penuh laman-laman sosial, media sosial dengan gambar. Hari ni pun ada dah pergi tangkap gambar dengan lembu. Esok pun ada nak pergi tangkap gambar dengan lembu kan. Jadi kita orang Islam ni, kita cuba gambar-gambar yang kita tapih elok-elok sikit kan. Itu sedikit nasihat untuk saya lah. Baik, berikutnya saya sebut tadi hadis Ummu Atiyah tu kata apa tuan-tuan? Ini juga saya nak kempen pada kita semua esok. Oleh kerana esok kita dah boleh keluar ramai-ramai pergi salat, mailah kita bawa semua anak-anak kita, ahli keluarga kita. Sebab Ummu Atiyah kata Nabi suruh wanita-wanita yang apa dia? Awatiq. Nabi kata al-awatiq, wanita-wanita anak dara pingitan, anak dara yang tak pernah keluar rumah tu. Anak dara dulu tak pernah keluar rumah, anak dara lah tak pernah balik rumah. Anak dara dulu al-awatiq, depa malu nak keluar, depa tak keluar. Anak-anak dara orang dulu-dulu mana keluar? Sangat, orang kata apa, terjaga, sangat terpelihara. Kalau dia nak keluar mana-mana pun dia keluar dengan pak dia. Sebab itu bila dia kahwin tu dia tengok dia jadi satu macam. Dia sangat malu. Pasal tu bila orang tanya dekat Nabi macam mana nak tahu anak dara ni setuju tak setuju, Nabi kata as-sumt. Nabi kata diam itu tanda dia setuju, kerana dia terlalu malu. Dia tak boleh keluar, dia malu orang tengok dia. Jadi Nabi kata yang tu membawa al-huyam, wanita-wanita yang haid pun keluar. Cuma dia tak pergi salat lah. Hadis tu kata apa? Hadis tu kempen seluruh orang Islam, seluruh ahli keluarga, anak, ibu bapa, wanita, anak dara, anak lelaki, anak apa, semua kita bawa. Apatah lagi esok merupakan hari besar orang Islam. Gerak anak kita mangkit awal-awal kan, suruh mereka pakai pakaian yang cantik, mari awal ke masjid, takbir sambil kita keluar daripada rumah kita dalam kereta, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setengah orang dia boleh menyanyi dengan anak dia. Dia boleh menyanyi dengan anak dia. Dia menyanyi, anak dia sambung. Happy family, okeylah, tak apalah. Itu juga satu satu cara nak rapatkan ukhuwah. Tapi apakah salahnya kalau kita bertakbir satu keluarga? Malu ke orang? Itu masalah dia. Mau kalau menyanyi tak malu. Nyanyi melalak tak malu, tapi mau takbir segan ke orang, malu ke orang. Lepas tu bila dia main masjid dia tak takbir, dia duduk sengak tengok telefon. Asal hari kita banyak bertakbir.
Allahu Akbar Allah. Kalau di Padang Arafah atau di haji, mereka sebut labbaik Allahumma labbaik. Mereka disunatkan memperbanyakkan talbiyah. Al-ajju was-sajj, kata Nabi. Kan? Tapi kita di Malaysia ni tuan-tuan jangan duk buat labbaik Allah lagi mai daripada rumah nak pergi masjid labbaik Allah. Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita seronok. Hari raya ni bukanlah soal hari seronok semata-mata, tapi hari kita membesarkan Allah. Pasal itu kita tengok tadi, bila kita lepas sembahyang kita dengar takbir, ada feel tak? Ada rasa tak? Rasa lain. Rasa barulah rasa raya tu. Jadi raya orang beriman ni dengan takbir, dengan sembelih korban, dengan salat. Ni tak seronok lah kalau pagi raya tak main salat, lepas tu pergi beraya sana, pergi beraya sini. Tak ada sunnah. Itu antara apa yang saya nak sebut kepada tuan-tuan lah. Jadi pandangan yang kata orang perempuan tak payah main semayang ni tertolak dengan hadis Ummu Atiyah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang kita baca tadi. Baik tuan-tuan, sedikit saya nak ambil masa yang ada. Saya pun tak akan ambil lama lah. Saya tahu tuan-tuan semua malam raya ni malam raya kan? Ada yang nak balik cucuh pelita, main bunga api. Ada orang tanya saya, dia kata main bunga api ni boleh tak? Khilaf. Saya faham betul tu ya, khilaf. Pertama, apabila kita beri takrif pada membazir tu apa? Di sisi fuqaha, membazir ialah membelanja. Tuan-tuan ingat keluar dalam exam nanti. Membazir ialah membelanjakan harta pada jalan yang diharamkan. Keyword dia apa dia? Yang diharamkan. Yang tu membazir. Sebagai contoh, tak payahlah tuan-tuan boleh buat contoh haram. Bila benda tu haram, apa dia? Membazir. Okey, membazir. Walaupun RM2 dia lah, dia kata RM2 ya, tapi benda haram, membazir. Tapi kalau benda itu bukan benda haram, benda yang sebahagian orang kata benda yang kita panggil untuk keseronokan. Kerana Nabi SAW dia kata apa? Dia kata aku diutuskan membawa agama yang samhah, Hanafiyah wa samhah, agama yang lurus dan seronok. Jadi kalaulah satu orang tu dia, kalau kita nak kata seronok haram tuan-tuan, banyak benda dalam hidup kita haram. Hiburan ni kalau kita nak kata haram, banyak benda dalam hidup kita buat benda haram. Kan? Okey, lampu ni perlu ke tak? Dak lampu ni perlu ke tak ni? Yang ni bukan, ini bukan lampu keperluan ni. Yang pentingnya lampu tu. Ni lampu apa? Saya nak tanya tuan-tuan, kita gantung lampu ni buat apa? Tuan-tuan akan jawab, kita gantung bila walaupun dia bukanlah guna apa, nak bagi nampak cantik. Nampak cantik tu penting lah. Kalau kita cabut, boleh tak? Boleh ya? Mahal lampu ni kan lampu tu mahal? Lampu tu murah, lampu tu yang penting, lampu tu darurat. Yang ni tak ada pun tak apa. Tapi kita buh pasal apa? Pasal kita nak cantik. Cantik itu apa? Tabiat manusia, satu keseronokan. Faham tak? Banyak lagi dalam hidup kita ni benda tu tak penting pun, tapi bila dia ada, kita nampak serinya, nampak cantiknya, nampak seronoknya. Maka saya rasa dalam bunga api ni lah, sekejap balik pergi cari terus duk tunggu buah tu. Dak bagi saya lah, untuk kita nak haramkan benda yang tak termasuk di dalam perkara yang jelas haram, dan sekadar untuk kita berhibur. Kalau gitu tuan-tuan tak boleh pergi berhibur mana? Kita hampir mana? Dia pergi jalan membazir tu. Kita hampir mana? Pergi Langkawi membazir tu. Hampir buat apa? Ada apa hampir? Berobat tak? Saja pergi bercuti, tenang fikiran. Pembazir, buang duit, handuk rumah.
Jadi pasal itu dalam hidup manusia ni dia ada apa? Daruriyat, dia ada hajiat, dia ada tahsiniyat. Jadi saya rasa benda-benda yang kita enjoy, entertainment dalam ruang lingkup yang syariah tak haram kan, tak ada masalah kan. Kalau nak ikut tuan-tuan semua tak boleh apa-apa kan. Okey, baik. Saya nak sebut bergembiralah di hari raya. Pasal itu tuan-tuan, antara benda yang menyelisihi sunnah, apa dia? Antara perkara yang menyelisihi sunnah dan kita jangan buat benda tu, apa dia? Iaitu bersedih di hari raya. Pasal itu saya amalan-amalan minta maaf ni bagi saya adat yang tak payah buat pun tak apa. Tak sat duduk bersembang elok-elok, makan elok-elok, tiba main minta maaf. Tak payah lah. Dia kata sat lagi kalau tak minta maaf macam tak raya pula. Bila minta maaf nak sedih, orang nak syok. Pasal itu dulu TV kan, bila dekat-dekat nak raya depa duk tayang accident, benda-benda yang boleh membuka kesedihan. Sebab itu dalam Islam kita ada bab dia panggil babut ta'ziyah. Bab kita pergi bagi orang yang mati, bukan orang yang mati, keluarga si mati itu seronok. Dia panggil ta'ziyah. Ulama bincang berapa hari kita nak ta'ziyah. Sebahagian fuqaha kata kalau kita pergi dia dah okey, tak payah ta'ziyah. Kita pergi tengok dia pun dah okey, dah sembang elok apa semua, tak payah timbulkan isu tu. Kerana perbuatan kita bercakap tentang kematian itu mengembalikan semula kesedihan. Itu dilarang oleh agama. Sebab itu kita boleh teriak berapa hari. Tuan-tuan, selain daripada mati laki, mati anak, mati kawan, mati siapa, mati girlfriend ke, tak kat berapa hari? 3 hari lah. Tuan-tuan boleh bersedih di atas kematian siapa-siapa pun hanya 3 hari saja. Lepas tu tuan-tuan kena move on, orang putih kata. Ini agama. Pasal tu bila raya kita kena seronok. Pasal tu kita tak pergi kubur, bukan kita tak boleh, tapi bila pergi kubur orang seronok tak? Pergi kubur dia akan sedih. Jadi pergi hari lain. Dia berkata tak boleh kan pergi hari raya, pergilah. Cuma kalau kita pergi hari raya dia jadi tak syok lah. Dia kata kami makan ketupat sedap ah. Lepas tu buat kambing, teringat kat ayah. Ayah lu suka kambing tapi tak apalah. Jadi benda-benda macam tu kita elakkan pada hari raya. Baik. Bila kita sebut korban, saya ambil 10 minit tu ada. Apabila kita sebut korban, kita tak dapat lari daripada cerita Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ini yang saya nak kongsi sikit lah. Nabi Ibrahim alaihissalam, nama Ibrahim diulang di dalam Al-Quran 63 kali. Sangat banyak perkataan wa idza qala Ibrahim, perkataan Ibrahim kan, wa idz yarfa'u Ibrahim. Berapa kali Quran ulang? Quran ulang perkataan Ibrahim 63 kali. Besar tak Ibrahim? Besar. Satu-satunya Nabi yang Allah Ta'ala sebut, dia wattakhadha, dia telah ambil Ibrahim Khalil sebagai kekasih dia. Sebab itu Ibrahim digelar apa? Khalilullah. Ada orang nama Khalilullah, apa makna Khalil? Khalil, kekasih. Bila kita kata Khalilullah, kekasih Allah. Siapa kekasih Allah? Kekasih Allah Ibrahim alaihissalam. Baik. Tuan-tuan, besarnya Nabi Ibrahim ni ada puluhan rasul, ada ratusan nabi, bahkan ratusan ribu nabi. Walaupun hadis 124,000 tu tak sahih. Ada banyak nabi. Tapi Allah bila kita sebut dalam salawat, kita tak kata kama sallaita ala Sulaiman, kama sallaita ala Musa, kama sallaita ala Isa, kama sallaita ala Yahya. Kita kata kama sallaita ala Ibrahim. Boleh tak kita nak tukar? Nabi juga tak boleh. Besar Ibrahim. Quran kata Ibrahim ummah,
Dia itu umat. Daripada Ibrahim alaihi salam itu lahirnya para anbiya. Daripada Ishaq lahirnya Yaqub. Daripada Yaqub lahirnya Yusuf. Daripada Ismail lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pasal itu orang Arab ni daripada susur galur Ismail. Dan tuan-tuan kena ingat, Nabi Ibrahim tu sendiri dia bukan Arab. Pasal itu perkataan Ibrahim bukan kalimah Arab. Termasuk Ismail tu bukan kalimah Arab. Ishaq juga bukan kalimah Arab. Pasal itu Ishaq, Ismail, Sulaiman, Daud itu bukan daripada kalimah Arab. Tapi kita boleh bubuhlah nama anak kita. Pasal itu saya kata nama orang tidak semestinya Arab. Tuan-tuan buh nama bukan bunyi Arab. Boleh tak? Boleh tak? Tu yang tuan-tuan buh nama Daud tu bukan nama Arab. Daud bukan Arab. Tapi ada dalam Quran. Dalam Quran memang ada lah. Tapi nama itu asalnya nama bahasa Ibrani kan, bukan Arab. Baik, Nabi Ibrahim alaihissalam dia merupakan manusia yang pertama melakukan ibadah korban. Dia yang menyembelih kambing sebagai korban. Jadi sebab itu kalau kita baca tentang korban ni, kita tak boleh lari daripada Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim ni bila kita baca sirah dia satu orang manusia yang tidak pernah berhenti daripada susah. Daripada dia muda, tuan-tuan tengok, siapa diakah Nabi yang nak dicampak ke dalam api? Bukankah itu Nabi Ibrahim? Yang dibuang oleh kaum dia, yang berlawan dengan bapa dia, Nabi Ibrahim. Sebab itu bila kita baca Nabi Ibrahim ni seorang Nabi yang tidak sunyi daripada episod duka lara. Okey. Di dalam Al-Quran Allah Ta'ala cerita tentang doa Nabi Ibrahim ketika mana dia minta untuk dapat anak. Dia tak ada anak. Masa dia dapat Ismail, umur dia dalam sebahagian riwayat ahli sejarah 80 tahun. Maksudnya lama lah baru dia dapat anak. Orang yang tak ada anak ni ujian, tuan-tuan. Sebab itu Allah Ta'ala ajar kepada kita bila kita nak anak, disuruh kita istighfar. Allah kata dalam Al-Quran, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ. Ini tuan-tuan ajak anak-anak tuan-tuan yang mana mungkin belum rezeki dia dapat, suruh dia banyakkan istighfar. Ini anak tak dapat, tuan hang beli tiket feri 2. Dia balik dia tak dapat anak, dia suruh pergi beli tiket feri, pergi mana? Pergi berendam ayak dayang bunting. Apa punya khurafat lah. Ajar anak tu, bila anak tu balik mai dia kata, mak kami 5-6 tahun ni tak ada doa apa-apa ke? Istighfar. Allah kata, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ. Quran kata dengan istighfar itu Allah Ta'ala turunkan hujan, Allah Ta'ala banyakkan harta, Allah Ta'ala ramaikan anak. Istighfar. Jadi Nabi Ibrahim ni dia tak ada anak. Allah uji dia. Dia doa kepada Allah, dia kata, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, kurniakanlah kepada aku anak. Ni tengok cantik doa Nabi Ibrahim ni. Kita boleh belajar, tuan-tuan. Dia kata apa? Tuan-tuan bila nak minta anak, jangan minta ya Allah bagi aku anak. Tak berapa lengkap. Tiru doa Nabi Ibrahim. Lepas daripada salat, lepas dia baca tasyahud, masa sujud, Rabbi habli minas salihin. Doa pendek ya. Rabbi habli. Hab tu dia pada perkataan wahhab. Innaka antal wahhab. Kurniakan. Kita baca Rabbana hablana. Itu sama lah tu.
Rabbi habli, Rabbana hablana. Apa makna hab tu? Kurniakan, bagi. Apa dia? Bagi kepada aku anak. Nabi Ibrahim ikat anak itu dengan apa? Sifat apa? Salihin, anak yang saleh. Di antara doa yang banyak diminta oleh Ibrahim, dia minta anak cucu dia, anak cucu yang beriman. Yang mana kita hari ni tak ramai yang ada cita-cita tu. Saya nak kongsi dengan tuan-tuan satu doa lain daripada Nabi Ibrahim. Tuan-tuan tengok. Allah sebut, tuan-tuan balik amal ni. Tuan-tuan suka yang orang perempuan ni, dia suka doa. Kita nak bagi. Kan? Daripada dia dapat doa-doa merepek tu, baik kita bagi doa-doa yang sahih. Tuan-tuan balik buka muka surat surah Ibrahim ayat 40 dan 41. Baca doa ni, ambil ni doa Nabi Ibrahim ni. Doa Nabi Ibrahim tak mau doa tok bomo celapak hafal. Kan? Doa orang duk isap rokok bagi pun hafal. Kan? Doa tok bomo mana kan? Belemuih, wan belemuih mana tak tahu pun nak baca. Ambil doa Nabi Ibrahim. Tuan-tuan tengok doa Nabi Ibrahim. Kita yang ada anak-anak ni, saya tengok ramai orang bawa anak. Baca doa ni. Yang tak ada anak pun baca. Tengok apa Nabi Ibrahim minta untuk anak dia. Yang ada cucu-cucu pun minta. Ayat surah Ibrahim 40-41. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min zurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah aku daripada kalangan orang yang mendirikan salat, dan jadikanlah zuriat keturunanku orang yang mendirikan salat. Apa yang Nabi Ibrahim minta? Minta anak cucu yang mendirikan salat. Jadi yang ni kita boleh baca. Ni tuan-tuan duk tanya saya banyak kan, nak bagi anak mudah semayang, anak bagi rajin semayang. Inilah jawapannya. Duk idak minta, dia kata buat ayak sat bagi anak mudah semayang. Nak buat ayak macam mana kan? Baca Rabbi ja'alni muqimas salati wa min zurriyyati. Baca. Doa ni Nabi Ibrahim baca, ya Allah jadikan dia dan anak cucu dia daripada orang yang mendirikan salat. Surah Ibrahim ayat 40. Baca. Yang kedua, dia minta pada ayat yang ke-41. Rabbana ghfirli wa liwalidayya walil mu'minin yawma yaqumul hisab. Dia minta Allah Ta'ala ampunkan dia, dua orang tua dia dan orang beriman pada hari yang dibangkitkan. Kemudian tuan-tuan tengok juga. Dia minta pada ayat surah Asy-Syu'ara. Ni juga doa yang tuan-tuan boleh baca. Surah Asy-Syu'ara ayat 83 hingga 87. Ni panjang doa ni. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin waj'al li lisan as-sidq fil akhirin waj'al min warathati jannatin na'im, sampai habis ayat. Ini salah satu doa Nabi Ibrahim. Baik tuan-tuan. Lepas tu Allah Ta'ala kata apa? Fabasyarnahu bi ghulamin halim. Allah Ta'ala bagilah anak pada Nabi Ibrahim. Lepas Allah Ta'ala bagi anak pada Nabi Ibrahim, Allah Ta'ala cerita lagi. Falamma balagha ma'ahu as-sa'i qala ya bunay inni ara fi manam anni adbahuk. Lepas anak tu dah besar remaja. Tengok. Tuan-tuan, pengajaran yang paling besar apa dia? Allah Ta'ala suruh perintah itu dilakukan ketika anak itu remaja. Ulama tafsir kata umur itulah umur yang paling matang dan paling dicintai oleh seorang ayah. Siapa-siapa yang jadi ayah mesti faham. Tuan-tuan, anak yang paling bernilai ni apabila dia jadi orang muda, pemuda. Pasal masa tu dia boleh tolong kita. Betul tak? Lah kecil-kecil ni, sekali budak ni tak suruh sembelih apa, aku sembelih semua lagi. Tapi bila budak itu besar, budak itu sudah boleh berdikari. Falamma balagha, apabila dia telah sampai pada satu umur yang dia boleh buat kerja, satu umur yang dia boleh diharapkan. Tuan-tuan, apabila anak tu jadi harapan, anak tu boleh tolong kita, masa tu Tuhan minta.
Sebab itu ulama-ulama kata apa? Ajaran yang kita boleh ambil daripada cerita Nabi Ibrahim, yang esok masa tuan-tuan sembelih tu, tuan-tuan kena hayati pengajaran ni. Apa dia tuan-tuan? Iaitu apabila kita ikut perbuatan Nabi Ibrahim, kita sembelih korban kita esok, tuan-tuan akan pergi tengok apa yang tuan-tuan akan buat esok. Pertarungan perasaan. Pasal apa Allah Ta'ala suruh Nabi Ibrahim sembelih, dan last sekali tak jadi sembelih? Pasal apa? Letak nak sembelih dah, lepas tu baru Allah Ta'ala tukar. Jawapan dia adalah apa dia? Jawapan dia ialah korban bukan soal daging, korban bukan soal duit, korban bukan soal lembu kebau tu, korban soal pertarungan perasaan. Sebab bila kita nak korban, kita kena buat apa? Kita kena keluar duit. Dan korban ni tuan-tuan tengok, bukan ulama, Nabi kata apa yang tak boleh buat? Tuan-tuan tengok, Allah tak bagi jual. Bila kalau kita boleh jual, saya ingat kalau kata daging korban boleh jual, sekok dia ambil. Dia duk fikir lagi, kalau aku ambil kambing sekok ni, nak makan pun tak akan banyak mana. Pasal tak boleh jual. Kita tak boleh, sehingga ada sebahagian ulama kata, kalau orang miskin boleh jual, kalau dia dapat dia boleh jual, tapi orang kaya tak boleh jual. Artinya daging korban ni tak boleh mendatangkan untung. Tapi Allah Ta'ala suruh kita korban esok. Jadi saya rasa setakat itulah saya nak isi ruang antara maghrib insya ni. Sekejap lagi kita nak salat dan kita nak takbir. Saya ajak tuan-tuan esok, mari, sebelum saya nak bagi laluan pada azan, nombor 1, bangkit tuan-tuan esok. Kita berdiri ramai-ramai, tunaikan salat, ajak ahli keluarga kita, penuhkan tanah-tanah lapang, laungkan takbir, turun ramai-ramai, saksikan ibadah korban. Kemudian kita sintin tangan kita buat kerja sama-sama bagi siapa yang buat korban. InsyaAllah di akhir nanti kita akan baca satu doa Nabi Ibrahim, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Bila kita tengok daging itu memancutkan darah dia, lembu tu tumbang, kita bukan bangga duit kita, kita bukan bangga daging kita bangga kita berjaya bertarung dengan perasaan sayang kita berjaya tumpaskan nafsu kita kerana menjunjung titah perintah Allah. Itu maksud kepada korban Ibrahim alaihissalam. Bila dia nak sembelih, dia letak pisau di leher anak dia, Tuhan kata cukup, kami dah dapat, kami dah uji dah selesai, kami tukar kambing. Tuhan bukan nak tengok sembelih tu, Tuhan pun tak mau dia sembelih tu, tapi Tuhan nak tengok perasaan dia. Mudah-mudahan tuan-tuan dan saya esok dapat menghayati. Ramai orang sembelih kambing, sembelih lembu, dia tak dapat korban Ibrahim alaihissalam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan Allah menerima korban saya dan korban tuan-tuan. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim.